Perkara kedua, soal makanan juga dan soal harga barang. Tadi kita bercakap tentang dasar makro kita. Mengawal inflasi, menaikkan gaji, kemudian membina daya saing yang lebih baik dalam pasaran supaya menurunkan harga barang melalui semakan AP dan IP. Tapi kita juga perlu pastikan bahawa bekalan makanan setempat, maksudnya penghasilan makanan itu kapasitinya ditingkatkan. Lebih banyak bekalan, lebih banyak saingan, maka itu akan dapat membantu menurunkan harga barang. Jadi perkara yang kedua ialah pengumuman pada hari ini Kementerian Ekonomi ingin mengumumkan mengenai satu langkah yang seterusnya sebagai sebahagian daripada sambungan langkah-langkah yang kita dah ambil sejak Disember yang lalulah untuk menambah bekalan makanan di negara ini untuk jangka masa yang panjang, iaitu melalui satu model baru untuk scale up atau memperluaskan pelaksanaan program IPR Intan. Intan ialah usahawan tani dan kita menggunakan pendekatan merangkum semua pihak untuk kita bawa Miskin Tegar dan B40 bersama-sama dengan agensi, bersama-sama sekarang ini dengan pihak swasta untuk kita membolehkan lebih banyak fasiliti-fasiliti pertanian moden dibuka di seluruh negara. Program Usahawan Tani ataupun Intan di bawah Inisiatif Pendapatan Rakyat IPR adalah pendekatan pelbagai serampang yang diambil oleh Kementerian Ekonomi untuk menangani isu keselamatan dan keterjaminan makanan menggunakan kaedah pertanian moden di samping pada masa yang sama sebagai kaedah untuk membasmi kemiskinan demi kemampanan masa depan negara. Seperti yang telah diumumkan bulan lepas, kerajaan telah memutuskan untuk memperluaskan ataupun untuk kita scale up pelaksanaan program IPR Intan ini dengan bertujuan meningkatkan keberkesanan usaha pembasmian kemiskinan dan pada masa yang sama menambah bekalan rakyat. Model baru pelaksanaan IPR Intan akan diperkenalkan dengan menjemput syarikat-syarikat swasta yang mempunyai kemahiran dan keupayaan untuk menjadi rakan strategik melalui kaedah RFP ataupun request for proposal. Jadi kalau saya boleh terangkan dengan cepat kepada rakan media dan orang ramai, kita ambil masa 4-5 bulan yang lepas untuk bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan terlebih dahulu, menggunakan tanah kerajaan terlebih dahulu untuk membuka fasiliti pertanian ini. Kementerian Ekonomi bekerjasama dengan agensi kerajaan atas tanah kerajaan dan peruntukan itu datang daripada Kementerian Ekonomi dan fasiliti pertanian moden ini dibangunkan. Kemudian syaratnya ialah pekerja-pekerja yang mengusahakan fasiliti pertanian moden ini diambil daripada kalangan Miskin Tegar dan B40. Dan model ekonominya dibangunkan supaya ada perkongsian yang membolehkan sekurang-kurangnya peserta-peserta akan mendapat sekitar RM2,000 sebulan. Dan RM2,000 sebulan itu dia dah lebih kurang sama dengan gaji engineer dah di negara kita kan, berdasarkan statistik upah kan. Jadi program itu telah berjalan selama 5 bulan dan banyak fasiliti-fasiliti ini sedang dibina di seluruh negara. Tapi kita juga sedar bahawa perkara ini tak boleh dihadkan kepada usaha kerajaan dan agensi kerajaan semata-mata. Kalau kita nak pastikan industri pertanian moden ini kekal dan berterusan dan secara terus boleh membuka peluang pendapatan kepada golongan miskin dan miskin tegar, maka ia perlu juga turut diusahakan oleh pihak swasta. Pihak swasta ni ada dua jenis. Satu ialah syarikat-syarikat yang memang sekarang ini terlibat di dalam pertanian. Mereka ada
Mereka memang sudah ada bisnes dia, mereka juga ada modal, jadi mereka lah yang paling utama dan paling mudah sekali untuk turut serta sekarang, dan selalunya mereka juga ada tanah mereka sendiri. Kategori kedua ialah yang melibatkan orang ramai ataupun usahawan-usahawan kecil, dan ada yang ada tanah kecil-kecil 3-4 ekar, 2 ekar, ataupun ada yang mungkin ada syarikat kecil yang cuba sama ada dia buat secara pawah ke, dia sewa dan sebagainya. RFP pada hari ini menumpukan kepada kategori yang pertama, iaitu syarikat-syarikat pertanian sedia ada, kerana kita nak dalam fasa ini melibatkan syarikat-syarikat ini untuk mempercepatkan skala pelaksanaan kepada pihak swasta. Jadi selepas fasa sekarang ini, kita akan ada pula kemudahan yang diusahakan oleh sektor awam melalui agensi kerajaan. Kita juga akan ada insya-Allah selepas RFP ini kemudahan yang diusahakan oleh sektor swasta, dan fasa seterusnya RFP kita akan membangunkan model pertanian moden yang melibatkan kepada usahawan-usahawan kecil pula, yang tanah dia lebih kecil dan modal dia lebih kecil berbanding syarikat-syarikat ini. Jadi berbalik kepada RFP dan fasa syarikat swasta yang kita ingin umumkan pada hari ini. Kerajaan melalui Kementerian Ekonomi memperuntukkan 100 juta ringgit bagi tahun 2023 ni, ada 3-4 bulan lagi ni, ada 100 juta ringgit untuk pelaksanaan projek IPR Intan secara RFP dengan pihak swasta. Sebanyak 7 pihak berkuasa koridor ataupun PBK. Pihak berkuasa koridor ni termasuklah koridor timur ECER, koridor utara NCIA, di selatan kita ada IRDA, wilayah Iskandar, kemudian kita ada koridor Sabah dan kita ada koridor Sarawak. Jadi kita ada 5 koridor, dan juga Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri yang terpilih, yang kita untuk mulakan pilot ini. Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri ni contohnya kalau di Johor JCOP, kalau di Selangor PKNS, kalau di Perak PKP. Setiap negeri ni adalah setiap perbadanan dia sendiri. Jadi kita telah melantik 7 PBK dan juga PKN ini untuk memikul tanggungjawab untuk menguruskan syarikat-syarikat swasta ini melalui RFP, untuk membuat pemilihan, melantik, memantau projek-projek IPR Intan ini berdasarkan perjanjian antara kedua-dua belah pihak. RFP ini sebenarnya tender terbuka lah. Cuma kalau tender terbuka mengikut perolehan kerajaan, itu kalau kita nak buat projek yang memang kita dah tahu skop dia, kita nak buat jalan contohnya 2 kilometer, maka skop dah ada semua, kita pun buat tender terbuka. Tapi untuk projek-projek yang skop dia itu lebih fleksibel, maksudnya untuk projek pertanian intan, nak tengok tanah, kita nak tengok kemampuan dia, dan kita nak tengok model ekonomi yang dia akan usahakan, dan itu perlu mematuhi matlamat-matlamat yang kerajaan tetapkan, termasuklah dari segi keterjaminan makanan, dari segi melibatkan peserta dari kalangan miskin dan miskin tegar, yang itu kaedah perolehannya ialah melalui RFP, iaitu kita menjemput syarikat-syarikat yang berkemampuan ini untuk menyertai penilaian yang akan dibuat oleh badan-badan yang dilantik ini. Jadi saya ingin umumkan peruntukan dana IPR Intan secara RFP kepada PBK dan PKN ini adalah seperti berikut. Jadual tu ada, rakan media boleh tengok. Jadi saya sebut, kita ada 600 ekar sasaran kita untuk kita buka dalam tahun 3 ini untuk fasa dengan syarikat swasta ini. Dan keluasan yang besar ialah kepada PBK. ECER 120 ekar, NCIA 120 ekar, PKNS 120 ekar, sedia
90 juta, 90 juta pula, 90 ekar, rekorda dan sebagainya lah. Jumlah penyaluran dana itu dibagikan mengikut keluasan tanah lah. Yang lagi besar tu dia dapat dana yang besar sedikit. Jadi ECER, NCIA dan PKNS kerana mereka akan membuka tanah yang lebih besar dalam 120 ekar setiap satu, itu diberikan 20 juta sebagai dana untuk disuntik ke dalam projek-projek ini bersama-sama dengan swasta, dan anggaran bilangan peserta keseluruhannya ialah sebanyak 1,200 orang peserta. Maksudnya daripada 1,200 isi rumah keluarga miskin dan miskin tegar. Pemilihan syarikat swasta bagi melaksanakan projek IPR Intan secara RFP ini akan dibuat berasaskan beberapa kriteria, terutamanya pertama, sudah tentu kita kena uji dan nilai berdasarkan pengalaman dalam mengendalikan projek-projek pertanian. Kedua, kita kena tengok track record dia lah. Semua orang mengaku mengusahakan pertanian tapi tanam sawi pun tak jalan. Jadi kena tengok satu-satu. Kita juga akan tengok struktur pengurusan dan kepakaran yang ada, dan akhir sekali dari segi kemampuan kewangan lah. Sebab for this to be sustainable, the companies that want to embark on this must have some level of financial sufficiency to carry this project. Oleh itu, saya ingin menjemput syarikat-syarikat swasta yang berminat untuk mengemukakan cadangan projek merangkumi sekurang-kurangnya 3 komponen utama seperti berikut. Yang pertama tu ialah cadangan projek itulah, macam mana dia nak buat semua. Tapi yang penting, kita juga nak tahu purata harga jualan dari ladang ataupun ex-farm price dan pemasaran hasil, untuk memastikan bahawa bila ini diusahakan, the economics can guarantee a RM2,000 per month income kepada penerima-penerima. Kita tak mahu mengulangi projek-projek yang diusahakan yang lepas-lepas. Syarikat swasta kata nak buat sekian, tapi akhirnya yang pekerja tu dibawa pekerja asing kerana dia tak nak bayar gaji. Dan berapa banyak gaji yang dia boleh bayar itu bergantung kepada berapa harga daripada ladang yang dijual dan siapa yang akan beli. So, the concept that it has to cover all the business risks daripada ex-farm all the way to off-taker itu kekal juga untuk RFP syarikat swasta ini. Kita juga memohon kita akan mengkaji cadangan itu dari segi cadangan kos penyediaan infrastruktur, latihan peserta dan maklumat lain yang berkaitan, dan juga akhir sekali komponen ketiga ialah pelan jangka panjang peserta dan projek. Contohnya, tempoh penempatan peserta di tapak projek, mekanisme untuk pertukaran peserta, kan? Sebab IPR ini tujuannya ialah untuk mengeluarkan keluarga daripada kemiskinan. Jadi kalau dia dah masuk, dia dah dapat 2,000 sebulan, lepas 2-3 tahun tu, dia kena keluar lah, orang baru masuk lah. Jadi syarikat yang mengusahakan projek-projek ini mestilah membina perniagaan dan proses itu untuk membolehkan pertukaran peserta dari satu masa ke satu masa, untuk membolehkan peluang kepada keluarga miskin yang baru. Pelaksanaan projek IPR Intan secara RFP boleh dilaksanakan sama ada di atas tanah kerajaan, dan PBK dan juga PKEN yang dipilih 7 tadi tu memang diorang dah ada tanah sebenarnya. Sebab itu sekarang dia buka kepada syarikat swasta, siapa yang ada pelan perniagaan yang baik, mereka boleh datang dan menggunakan tanah kerajaan yang Kementerian Ekonomi dah dapatkan itu untuk diusahakan. Ataupun kalau ada syarikat-syarikat swasta yang memang dah ada tanah sendiri untuk mereka mengusahakan, mereka juga boleh membuat permohonan untuk mendapat kerjasama ini daripada kerajaan untuk mempercepatkan pelaksanaan projek-projek ini. Bagi projek di tanah milik kerajaan, kerajaan akan membiayai sepenuhnya kos pelaksanaan projek, termasuk kos
operasi untuk pusingan pertama tanaman atau ternakan yang diusahakan. Ini kalau atas tanah milik kerajaan lah. Jadi kalau atas tanah milik kerajaan, mereka menjadi operator kerana keseluruhan fasiliti itu adalah milik kerajaan, dan selepas tamat tempoh kontrak itu, kita akan buka lagi kepada operator baru untuk bidding, tetapi fasiliti pertanian itu kekal di atas tanah kerajaan itu. Bagi projek di tanah milik persendirian, bagi syarikat-syarikat yang nak buat atas tanah sendiri sebab dia ada tanah sendiri, kerajaan akan membiayai melalui geran padanan ataupun matching grant secara imbuhan balik. Dia kena belanja dahulu, kemudian sebab atas tanah dia, fasiliti dia kena belanja buat semua, tapi dia boleh claim balik dari segi matching grant daripada kerajaan pada kadar 50%. Kerajaan boleh membiayai 50% daripada perbelanjaan fasiliti untuk membina fasiliti pertanian itu berdasarkan jenis perbelanjaan yang layak. Beli kereta Mercedes untuk token tidak layak. Jadi kita akan cek satu-satu berdasarkan RFP. Had pembiayaan pun kena ada had pembiayaan. Lepas ni semua orang nak buat projek pertanian ratus-ratus juta. Kita hadkan adalah 5 juta sahaja untuk setiap permohonan dengan anggaran luas kawasan 40 hektar. Jadi kepada mereka yang berminat kat luar, saya nasihatkan jangan datang ke kementerian untuk buat projek belakang rumah setengah hektar tapi minta 20 juta. Takkan dapat. Kita dah kira roughly jenis dia dan kos dia, dan anggaran dia ialah untuk anggaran luas kawasan 40 hektar. Kalau ada syarikat yang ada tanah 40 hektar dia nak buat, kerajaan boleh bagi pembiayaan secara grant padanan sehingga maksimum 5 juta ringgit. Dan kalau syarikat tu pula besar, dia hebat, tanah dia ada 300-400 hektar, maksimum you boleh dapat ialah 25 juta setiap syarikat saja. Kalau tidak, dia bolok dia seorang. Dan jadi syarat-syarat ini sudah tentu akan diperolehi daripada dokumen RFP ya. Ada syarat-syarat yang lain juga, termasuklah contohnya bagi tanah milik kerajaan, tempoh kebenaran minima penggunaan tanah adalah 5 tahun. Jadi maksudnya pusingan operator fasiliti itu selalunya ialah insya-Allah 5 tahun. Bagi tanah persendirian, syarikat itu akan menandatangani perjanjian dengan kerajaan oleh kerana kerajaan membiayai 50% daripada kos fasiliti itu, maka syarat minima penggunaan tanah adalah 10 tahun. Dan mesti ada klausa pelanjutan untuk tempoh seterusnya. Kalau tidak, kita biayai 2 tahun dia pergi jual ke orang lain, dia pergi lagi. Jadi dia mesti paling kurang 10 tahun untuk kita memastikan bahawa tanah-tanah ini kekal menghasilkan bekalan makanan untuk masa akan datang untuk negara. Syariat pula. Saya duduk tengok masa sebab kita dah agak dah kat pukul 3 ni Datuk, tapi tak apa, they can wait a bit kot. They can wait a bit. Dia tak boleh start meeting tanpa kita pun kan. Syarikat swasta terpilih perlu melatih peserta yang terpilih dalam aspek teknikal, keusahawanan, pengurusan projek, pengurusan kewangan dan motivasi. Setiap peserta dari kalangan penerima keluarga miskin ini akan disediakan kontrak pekerjaan bagi memastikan hak pihak-pihak berkaitan jelas dan dilindungi. Sebab kita juga pertamanya nak elakkan daripada orang kata nak bertani 2 bulan dicabut. So dia sebenarnya dia akan bekerja di atas projek itu, dan income 2,000 sebulan itu sama dengan income engineer dan siswazak sebenarnya. Terutamanya kalau projek-projek ini di kawasan negeri-negeri yang kurang membangun. Kalau di Pantai Timur contohnya, satu projek yang rintis ini di Setiu contohnya kan, mendapat 2,000 sebulan di Setiu tu banyak sebenarnya. Dan ini terbuka kepada lepasan sekolah, keluarga miskin semualah kan. Tapi untuk memastikan perkara ini berlaku dengan baik, sebab itu kita perlukan kontrak. Dan kontrak itu di antara kerajaan, peserta dengan syarikat swasta yang mengendalikan ini
akan turut meliputi perkara-perkara berkaitan perkongsian lebihan keuntungan. Sebab kalau tidak, um, uh, dia tak adil. Mungkin syarikat swasta itu dapat lebih, tapi peserta tak dapat yang mencukupi. Jadi perkongsian risiko perniagaan dan juga keuntungan itu akan diterjemahkan di dalam kontrak supaya setiap peserta akan menerima jaminan untuk mendapat pendapatan sekurang-kurangnya RM2,000 sebulan. ECER dan NCIA dijadualkan akan menerbitkan dokumen RFP bagi syarikat-syarikat swasta ini untuk beberapa lokasi projek. Tanah-tanah yang tu memang dah ada dah. Sekarang kita nak buka kepada syarikat swasta dan mereka akan menerbitkan dokumen ini pada pertengahan bulan September 2023 dan pelantikan syarikat akan dipilih sebelum November 2023. Jadi kita berharap menjelang awal tahun depan kita akan ada tambahan 600 ekar fasiliti pertanian di seluruh negara yang mula menghasilkan bekalan makanan. Selalunya dia tanaman kontan lah untuk yang kita mulakan dahulu, tapi ini akan meningkatkan kapasiti dan juga tambahan bekalan makanan pada pasaran dengan cepat. Jadi kepada syarikat-syarikat yang berminat, kalau saya ada syarikat dan saya swasta, saya insya-Allah akan memohon, tapi saya sekarang kerajaan jadi tak boleh tengok sajalah. Bagi syarikat yang berminat, maklumat lanjut berkaitan dengan RFP ini boleh didapati daripada pihak-pihak berkuasa koridor dan juga PKN dalam tempoh terdekat 1-2 minggu ini. Jadi kita akan umumkan juga melalui media dan juga melalui media sosial saya dan kementerian.